Kembali lagi dalam mata pelajaran PJPK tingkatan 1. Kali ini cikgu akan terangkan tajuk pengurusan mental dan emosi dari segi pemikiran positif. Okey, dalam tajuk ini kamu akan didedahkan dengan maksud dan ciri-ciri pemikiran positif, memahami faedah pemikiran positif dalam mengurus mental dan emosi. Kemudian kamu dapat mengaplikasikan cara mengurus pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian. Kemudian kamu dapat menganalisis hubungan antara pemikiran, emosi dan tingkah laku dalam kehidupan harian. Baik, apa itu emosi? Emosi merupakan sesuatu perasaan atau jiwa yang kuat terbit daripada dalam diri seseorang. Emosi boleh melahirkan perasaan sayang, takut dan cemburu dan sebagainya. Emosi memberi kesan terhadap psikologi dari segi mental kamu lah. Murid yang memiliki emosi yang positif dapat mengawal perasaan dan tindakan kendiri, mempunyai daya ketahanan dalam pencapaian matlamat, berfikiran positif dan mempunyai hubungan interpersonal yang baik. Jika kita sentiasa berfikiran positif, kita akan berasa gembira. Hati akan berasa lebih tenang dan hidup lebih ceria. Okey. Emosi ni bermaksud satu perasaan yang hadir dalam diri kamu sendiri. Okey. Contohnya kalau kamu tengok satu keadaan aksiden, kamu nampak mangsa-mangsa yang cedera, okey, yang dalam kesakitan, okey, perasaan kamu, emosi kamu akan terbit sendiri daripada dalam diri kamu tu, kesian, sedih, kan? Okey. Jadi emosi ni akan memberi kesan terhadap mental kamu, otak kamulah, untuk mengarah kamu untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan emosi tadi. Okey, kebiasaannya emosi yang baik, pemikiran yang baik, yang positif akan menjadikan seseorang itu lebih ceria dan senang untuk kita dekati dan berkawan. Tetapi jika kamu mempunyai emosi yang buruk, cemburu, takut, kemudian psikologi kamu akan membuat satu tindakan yang tak berapa baik untuk diri kamu. Contohnya mengurung diri, menjauhkan diri daripada orang ramai. Jadi kamu akan dijauhi daripada orang lah. Okey. Apa itu pemikiran positif? Pemikiran positif bermaksud kebolehan berfikir dan bertindak secara rasional dalam menghadapi sebarang situasi. Okey, dia berfikir secara positif, cara yang baik-baik saja, kemudian akan melakukan tindakan yang wajar untuk menghadapi masalah yang dihadapilah. Pemikiran positif adalah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid untuk mengurus mental dan emosi dalam kehidupan seharian ke arah hidup yang lebih berjaya. Okey, jadi kamu perlu memupuk pemikiran positif tu. Untuk diri kamu perlu berusaha mengamalkan pemikiran positif dalam kehidupan seharian. Okey. Apabila kamu mempunyai pemikiran positif, emosi kamu akan terkawal. Okey, kamu akan hubungan interpersonal kamu akan baiklah. Maksudnya kamu yakin untuk berdepan di kalangan orang ramai, bercakap, berkomunikasi dengan baik.
Okey, seterusnya kita tengok ciri-ciri membina sikap positif. Macam mana kita nak bina? Kita kena berusaha untuk mengamalkan pemikiran positif ni dalam kehidupan seharian. Macam mana kita nak buat? Okey, kita tengok dekat sini ada tips dia. Yang pertama, kita jangkakan kejayaan. Apabila kita nak melakukan suatu perkara, kita bayangkan kejayaan kita yang akan kita hadapi. Okey, jadi kita akan melakukan perkara tersebut sehingga mencapai kejayaan yang dijangkakan tadi. Okey, bila kita selalu menjangkakan kejayaan, maksudnya benda apa yang kita buat kita akan dapat cemerlang, berjaya. Okey, kita akan sentiasa berfikiran positif. Kita akan cuba untuk mendapatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kemudian kita kena ubah penampilan diri kita. Okey, kita kena ubah penampilan diri kita supaya kita lebih ceria, berkeyakinan, dan supaya bila kita nak berdepan dengan orang ramai, kita tidak berasa gemetar. Kemudian kita saranan diri positif. Okey, kita selalu berpesan dekat diri kita supaya kita sentiasa melakukan sesuatu yang positif, yang baik. Okey. Seterusnya, fokus kepada apa yang anda mahukan. Okey, contoh bila kita pergi ke sekolah, kita ada cita-cita. Jadi kita fokus kepada cita-cita tu. Contohnya, kita nak dapat kejayaan dalam mata pelajaran matematik. Jadi kita berusaha untuk memahami pelajaran matematik itu dengan fokus semasa cikgu mengajar, bertanya sekiranya kita tidak faham. Okey. Kemudian dalami ilmu kecemerlangan. Okey, kita sentiasa mencari maklumat untuk mencapai kejayaan yang cemerlang. Sentiasa mencari maklumat, sentiasa mendengar kata-kata positif, nasihat. Okey, barulah kita akan mendapat ilmu kecemerlangan. Seterusnya, kita boleh lakonkan watak orang-orang yang cemerlang. Okey, kita tengok dalam TV macam mana orang-orang yang cemerlang yang kita suka, kita boleh lakonkan semula. Berkawan dengan orang yang berjaya. Kawan-kawan dalam kelas ada yang baik dan ada yang tak baik. Jadi kita pilih kawan-kawan yang baik, yang boleh membawa kita menuju ke jalan yang berjaya. Okey, yang mewujudkan semangat setia kawan yang baik. Kemudian kejayaan silam pembakar semangat. Sekiranya ada perkara yang kita lakukan dan dia berjaya, jadi kejayaan itu kita sentiasa pegang untuk kita akan sentiasa melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik di masa akan datang. Okey, kita tak akan menoleh ke belakang, iaitu sentiasa sentiasa merenung kegagalan yang kita hadapi. Okey, seterusnya soal diri dengan soalan positif. Okey, aku boleh buat. Sudah tentu aku boleh buat. Aku akan cuba. Macam itulah. Okey, dan akhir sekali kita dapatkan model ikutan. Okey, kita letakkan seseorang yang kita rasa kita boleh ikut dia dari segi kehidupan dia, kejayaan dia yang dia lakukan. Okey, contohnya ibu bapa kita ke, ataupun model-model dalam dalam TV yang berjaya, kita boleh ikuti kehidupan dia. Semoga kita mendapat maklumat, ilmu ataupun semangat yang baru untuk kita tempuh masa akan datang. Jadi bila kita menguasai ciri-ciri ini, kita akan membina sikap positif di dalam diri kita.
Okey, baik. Kita tengok contoh ni. Macam mana yang dikatakan pemikiran negatif dan pemikiran positif. Pemikiran negatif ni adalah kita selalu menggunakan perkataan tidak. Contohnya, mulai hari ini saya tidak akan malas lagi. Kita tak usah kita jangan sebut perkataan tidak. Pemikiran negatif maksudnya macam teruk sangat. Mulai hari ini macam malas sangat kita ni. Jadi kita macam mana kita nak wujudkan pemikiran positif kita ubah cakap kita tu. Mulai hari ini saya akan menjadi seorang yang rajin. Perkataan yang rajin tu adalah perkataan yang positif. Malas adalah perkataan negatif. Walaupun kita kata tidak akan malas tu maksudnya akan rajin lah. Tapi kita tak mau guna perkataan negatif. Contoh yang kedua, saya tidak mahu bermain-main di dalam kelas lagi. Okey, maksudnya kita tak bersungguh lah masa belajar. Kita tak mau cakap macam tu, kita nak cakap macam mana untuk mewujudkan, membina sikap positif kita. Saya akan tumpukan perhatian di dalam kelas. Tumpukan perhatian. Macam tu juga dengan pemikiran negatif, saya tidak mahu melawan cakap guru lagi, melawan perkataan negatif. Okey, jadi kita tukar kepada saya akan ikut cakap cikgu. Kalau kita cakap pemikiran negatif ni, reaksi muka kita pun akan macam negatif sikit. Kalau positif, kalau kita cakap, kita dalam keadaan tersenyum saja. Okey. Kemudian contoh yang terakhir, mulai tahun ini saya tidak mahu lewat ke sekolah lagi. Pemikiran positif kita, mulai tahun ini saya hadir awal ke sekolah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh sentiasa positif. Kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid-murid untuk mengurus mental, pemikiran kita dan emosi kita. Macam mana kita nak macam mana kita nak urus. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Pada setiap hari Selasa, anda telah ditugaskan untuk membantu rakan anda yang lemah dalam mata pelajaran matematik. Pemikiran negatif macam mana? Mengapa saya yang kena pilih? Saya ada hal lain yang lebih penting. Itu negatif sebab kita nak mengelak. Tapi kalau pemikiran positif, kita akan fikir sudah tentu saya akan lebih memahami mata pelajaran matematik apabila saya menerangkan dan mengajarnya kepada orang lain. Kalau kita boleh terangkan kepada orang, bermaksud kita faham pelajaran matematik tadilah. Itu maksud pemikiran positif. Jadi faedah pemikiran positif ni akan kita dapat apa? Pengetahuan dalam mata pelajaran matematik akan lebih mantap, lebih cekap. Bila kita boleh ajar orang, kita lebih cekap lah. Kemudian membantu orang lain ialah perkara murni yang amat digalakkan. Okey, orang akan suka kepada kita lah sebab kita suka membantu orang. Kita tengok situasi yang kedua. Anda lemah dalam aktiviti kecergasan fizikal. Kamu tak boleh nak lari, tak boleh nak melompat. Jadi, macam mana pemikiran negatif kamu tu? Letihnya buat aktiviti kecergasan ni. Itu sebab yang jadi lemah. Tak suka buat, tak mencuba. Kalau saya berlatih bersungguh-sungguh, belum tentu saya dapat mencapai tahap kecergasan yang baik. Tu bila kita wujudnya pemikiran negatif ni, kita akan menjadi lemah dalam aktiviti kecergasan fizikal tadi. Macam mana yang dikatakan pemikiran positif? Okey, tak mengapa. Saya akan berusaha. Kita akan cuba. Okey. Setiap hari saya akan berlatih dan membuat latihan aktiviti kecergasan. Daripada kita tak reti, lama-lama kita akan pandai. Sebab kita sentiasa berlatih. Okey, jadi faedah pemikiran positif tadi, aktiviti kecergasan fizikal menjamin tubuh badan yang sihat dan cergas. Kita buat ikut kemampuan kita. Okey, lama-lama kita akan berjaya lah dan badan kita akan sihat dan cergas. Latihan yang berterusan akan menghasilkan kejayaan. Itu sebab saya kata kita cuba dan cuba. Semangat tu. Kita memerlukan semangat yang positif.
lama-lama kita akan mencapai kejayaan. Gagal sekali tak bermaksud gagal selama-lamanya. Kemudian kita tengok situasi yang ketiga. Sahabat karib anda tidak memberi perhatian apabila anda cuba berbual dengannya pagi tadi. Kamu bercakap dengan kawan kamu tapi dia tu macam dengar tak dengar saja. Okey, jadi pemikiran negatif kamu tak guna betul dia ni. Apa salah aku ni? Cakap tak mau nak dengar. Macam itulah pemikiran negatif. Dia tidak patut buat saya begini. Kita akan mewujudkan emosi yang tak baik dalam perasaan kita. Dalam diri kita lah. Kita marah. Okey, kemudian pemikiran positif. Kita nak pupuk pemikiran positif macam mana? Sahabat saya ada masalah. Mungkin dia ni ada masalah tu sebab dia tak mau dengar apa yang kita tengah cakap tadi. Saya harus siasat apa masalahnya dan cuba memberikan pertolongan. Okey, kita tanya dia pasal apa kan? Kemudian, faedah pemikiran positif tadi, setiap individu saling memerlukan antara satu sama lain. Okey, bermaksud kita perlu tolong orang lah. Bukan kita boleh hidup dengan sendirilah, kita memerlukan orang lain. Okey, persahabatan amat penting dalam kehidupan seharian. Sebab kawan ni adalah orang yang paling rapat dengan kita untuk kita berkongsi masalah, maklumat, kejayaan dan sebagainya. Jadi apabila kamu mewujudkan pemikiran negatif, secara automatik emosi kamu akan berasa kecewa, sedih, marah, okey? Kemudian berasa tidak dihargai dan sebagainya. Bila kita mewujudkan pemikiran positif di dalam diri kita, kita akan sentiasa bersemangat, cergas, okey, untuk melakukan sesuatu perkara sehingga kita dapat kejayaan. Okey, daripada situasi tadi, dengan memiliki emosi yang baik, okey, murid-murid akan dapat berupaya mengawal dan menguasai fikiran, perasaan dan tingkah laku kamu. Bila kamu sentiasa berfikiran positif, kamu boleh mewujudkan perasaan yang baik-baik, okey. Kemudian tingkah laku yang kamu buat pun baiklah, seperti menolong orang, okey, mendengar masalah orang, menasihati, okey, dan sebagainya lah. Okey, seterusnya berfikiran positif terhadap diri sendiri dan mempunyai hubungan baik dengan orang lain. Kita sentiasa ada positif dalam diri kita. Kita boleh, orang lain boleh, kita mesti boleh. Okey, jadi kita akan sentiasa mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Maksudnya kita senang nak berkawan dengan orang lain dan kita senang nak bercampur dengan kawan-kawan yang lain sebab kita sentiasa berfikiran positif dan kita tidak mewujudkan emosi-emosi yang negatif dalam diri kita. Okey. Kemudian dapat menyelesaikan masalah secara sistematik. Apabila kita mempunyai pemikiran positif, kita dapat menguasai pemikiran kita, kita boleh berfikir dengan secara yang baik dan kita boleh atur ataupun kita boleh selesaikan masalah yang kita hadapi langkah demi langkah secara baiklah. Dan akhir sekali mempunyai kesedaran dan kawalan diri yang baik. Kita sentiasa sedar kesilapan kita. Kita sentiasa memaafkan diri kita dan juga kita boleh mengawal diri kita supaya kita menjadi seseorang yang baik dan berguna. Okey. Itu saja buat kali ini. Sekian, terima kasih.